berbunyi, kita tegakkan panji slogan. PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk dipekerja, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin. Saja lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa ba'd. Salamati al-fadil Ustaz Syekh Rabi bin Abdul Rahman, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kedah. Salamati al-fadil Ustaz Salim Mahmud, calon N09 Bukit Lada. Saya hormati Saudara Amri bin Wahab, calon N011 Darga. Yang menyuruh kita sambut hari ini kehadiran Mr. Chuah daripada Parti Gerakan, calon N13 Kota Darul Aman. Tuan-tuan, puan-puan, pimpinan Perikatan Nasional Dun Derga, Dun Bukit Pinang, Dun Bukit Lada, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bagi memberkati majlis pada petang ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, walaupun sekarang tuan-tuan tengok yang mak boh mak menteri besar kita tak ada, bukan bererti tak mai, on the way, on the way. Saat lagi pakat lari balik tengok MB tak mai, sudah kita kena prank ni. Dah, dia on the way, dia akan mai. Sementara itu kita dengar dulu ucapan calon-calon daripada Perikatan Nasional. Pertama, saya menjemput calon N011 Derga Saudara Amri bin Wahab untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis, Ustaz Amadah, Ketua Pemuda PAS Pokok Sena, Yang Berhati Syekh Haji Muhammad Radhi, Dewan Ulama PAS Pokok Sena, calon 109 lah, tak salah. Calon N13 Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz. 09. Okey, 09 tukar. 09 Ustaz Salim. Sekali dia perkenal diri dia pula. Saya habaq lu rawak secara rawak. Takut dia tukar apa lagi no. Okey, Mr. Chua daripada gerakan, terusnya pimpinan daripada Perikatan Nasional Derga Haji Mat. Terusnya kepada Sri Kandi Armada Wanita Muslimat Muslimin, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Jutaan terima kasih tidak terhingga kerana menjemput kami sesi sembang santai bersama Menteri Besar. Kejap lagi dia akan mai. Jadi sebelum dia nak mai tu kami buat saringan dulu. InsyaAllah di kesempatan yang ada ni berbaki lagi 12 hari atau 10 hari lagi ni. Jadi sama-samalah kita bekerja keras untuk memenangkan calon-calon kita ni. Yang ada di depan ni, yang duk tengah bercakap sekali lah. Ya. Okey, berbaki lagi beberapa hari, 10 hari saja lagi. Minta sama-samalah kita bekerja keras kerana pilihan raya yang akan berlaku pada 12 bulan nanti ialah penentu untuk menjadi kerajaan yang disandang sekarang ni, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Okey, untuk kita kekalkan Menteri Besar Kedah. Jadi salah satu kerusi yang patut dimenangi Dun Derga. Okey, di kesempatan yang ada jawab ini, kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan media, rakan-rakan daripada keselamatan yang tak jemu-jemu mengikuti perjalanan saya dan kawan-kawan lain. InsyaAllah kami dan daripada Perikatan Nasional akan memberi bantuan sepenuhnya, khidmat sepenuhnya, kerjasama yang kami berikan. InsyaAllah kami akan bagikan sepenuhnya. Okey, terlebih dahulu sebelum nak bagi penutup dia tu, saya merayu kepada semua penduduk di Derga pada 12 bulan ni, datanglah beramai-ramai, keluarlah awal sikit untuk menunaikan kewajipan kita sebagai seorang pengundi. InsyaAllah. Maka selepas pada 12 bulan itu, kita akan sama-samalah mendengar amanat daripada pimpinan negeri untuk Menteri Besar Kedah ditabarkan sebagai Menteri Besar Kedah yang kali kedua. InsyaAllah. Okey. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Perikatan Nasional. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amri bin Wahab, calon N11 Derga. 12 hari bulan nanti tuan-tuan, undi calon nombor 3. Betul? Nombor 3. Dalam kertas undi tu nombor 3. Tak cakap banyak lah. Tengok yang bawah, terus pangkah. Boleh tak boleh? Ini sejarah tuan-tuan. Kita buat program di flat Alok Malai. InsyaAllah. Seterusnya, saya menjemput Mr. Chua, calon Perikatan Nasional N13 Kota Darul Aman, untuk memberikan ucapan kepada beliau. Dipersilakan.
Thank you. Ustaz, calon-calon, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian. Apa khabar? Walaupun sangat panas, semua pun luangkan masa di sini ya. Inilah semangat perjuangan yang kita mau nampak. Ini Flat Alumalai. Sebelum ini saya sebagai penyelaras Kota Darul Rahman, saya pernah datang bawa bas kesihatan untuk cek percuma bagi penduduk-penduduk di Flat Alumalai. Penduduk yang cek, kita baru bagi beras. Pasal saya mau mengalakkan rakyat di sini prihatin kesihatan. Pasal ini amat penting. Walaupun kita calon-calon dan jentera-jentera ni, kesihatan memang diutamakan bagi kita buat sementara ini. Pasal lepas COVID kita boleh nampak memang susah kalau kita tak sihat. Ya, saya pun harap tuan-tuan dan puan-puan duduk di sini semua, kita kena utamakan kesihatan kita. Apa macam rakyat di Alumalai? Sihat tak? Alhamdulillah semua sihat dah. Harap kita menang, saya akan datang satu kali lagi untuk bawa bas itu untuk cek percuma untuk semua orang. Kita pun tahu 12 tanggal bulan 8 ini sangat penting untuk semua pemimpin-pemimpin kawasan dan rakyat-rakyat di kawasan-kawasan masing-masing. Kerana ini akan tentukan nasib kita. Saya pasti Perikatan Nasional akan takbir negeri Kedah. Kalau kita bagi pembangkang menang, saya boleh cakap betul-betul rakyat yang akan susah. 5 tahun yang akan datang, cuba fikirlah kawasan kita mau jadi macam mana. Saya tengok kawasan sudah cukup dah di Kota Darul Rahman. Tak ada apa, lepas pukul 9 sunyi sangat. Saya pun tak tahu saya duduk di pekan atau duduk di kampung. Mau pergi tempat santai pun tak ada. Kita tengoklah daerah Jitra. Lagi baik, lagi maju daripada Alostar. Saya cakap pun saya sikit malu saya rasa. Sebab itu sangat penting. Pengundi bulan 12 ini sangat penting. Kita nasibnya memang di tangan kamu semua. Pilih dengan apa yang you orang nak. You mau yang maju, yang boleh buat kerja, tolonglah pilih. Perikatan Nasional. Itulah yang saya sampaikan. Tolong bagi tahu anak-anak, cucu cicit semua keluar untuk undi pada masa 12 bulan 8. Sekian, terima kasih. PN Best. Perikatan. Terima kasih kepada Mr. Chua atas ucapan yang disampaikan. Seterusnya, ketibaan Datuk Wan Romani Wan Salim N10 Bukit Pinang. Allahu Akbar. Seterusnya majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Salim Mahmud, calon N09 Bukit Lada, untuk memberikan ucapan kepada beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Makasih pada Al-Fadhil Ustaz Hamadah, Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Pokok Senam, Langkap Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri, yang dikasihi Tuan Syekh Radhi bin Abdul Rahman, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kedah, Yang Berhormat Datuk Wan Romaini bin Wan Salim, Esko Kerajaan Negeri Adun Bukit Pinang, Tuan Saudara Amri, kita main tempat dia ni, tuan rumah N011, Saudara Chua daripada Parti Gerakan N13, Alhamdulillah. Dan kita ada sahabat kita yang baru,
Saya harap dia boleh berdiri ya. Saudara Haris Cik Mat. Bangun Ustaz. Alhamdulillah. Beliau bersama dengan kita sekarang ini. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala penerimaan masyarakat kepada Menteri Besar kita dan apa yang dilakukan oleh Menteri Besar kita ini yang melihat, rakyat melihat, rakyat sedang memerhati siapa yang banyak bercakap dan siapa yang banyak. Jadi rakyat sekarang ini dia akan memerhati siapa yang bekerja dan siapa yang banyak bercakap. Jadi alhamdulillah kita melihat sepanjang 3 tahun pemerintahan di bawah kepimpinan Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor ini suatu yang sangat menakjubkan dari segi ekonominya, iaitu beberapa kejayaan-kejayaan yang dilakukan yang menyebabkan rakyat melihat bahawa Menteri Besar kita ini boleh membawa kemajuan kepada negeri Kedah ini. Kalau kita lihat dari segi pelaburan, di waktu negeri dalam keadaan COVID 2021, negeri Kedah mendapat pelaburan yang paling tinggi daripada negeri-negeri lain yang sebelum ini berada di tempat yang paling atas. Tapi alhamdulillah 2021 68.3 bilion pelaburan masuk ke negeri Kedah. Dan sekarang ini Menteri Besar kita berusaha supaya dapat pelaburan-pelaburan yang banyak. Antara pelaburan yang Menteri Besar kita usaha nak pastikan ia berjalan juga, iaitulah Kedah Aerotropolis, iaitu nak buat satu lapangan terbang untuk kargo dan insya-Allah ia menjana peluang pekerjaan lebih daripada 15,000 orang yang boleh bekerja di di Kedah Aerotropolis ini. Begitulah juga dengan Kedah Rubber City. Kalau dapat siap di Kuala Nerang nanti, maka menjana peluang pelaburan pekerjaan 15 ke 18,000 orang yang akan bekerja, yang dapat pekerjaan di negeri Kedah. Ini adalah faktor pertama yang merupakan faktor kejayaan yang ditunjukkan oleh Menteri Besar kita yang menyebabkan rakyat melihat bahawa Menteri Besar kita ini bukanlah seorang yang angan-angan saja, tetapi ia telah berjaya menunjukkan bahawa dia berjaya membawa negeri Kedah. InsyaAllah beliau boleh bawa lagi negeri Kedah maju ke hadapan insyaAllah. Itu dari segi ekonomi. Kemudian dari segi yang keduanya ialah dari segi integriti. Iaitu apabila Menteri Besar kita menyatakan bahawa kita meletakkan pekerjaan yang kita lakukan ini bukan setakat di dunia, tetapi semuanya akan dihisap dan akan dilihat di akhirat nanti. Maka apa sahaja yang melanggar tata cara ataupun tata kelola, PM kata. Jadi semuanya ini Menteri Besar kita sangat ambil perhatian kerana apa yang kita lakukan semuanya akan dihisap, semuanya akan disoal di akhirat nanti. Jadi kalau ada rasuah, kalau ada apa sahaja yang penyelewengan, maka kita sangat diambil berat supaya tidak melakukan perkara ini. Waktu kita mula jadi YB, ada orang mai jumpa nak dapat projek-projek. Saya kata tuan-tuan, kalau nak projek, pergi dekat pejabat daerah, daftar. Dan dia ada cabutan. Kalau tuan-tuan cabut dapat, dapatlah kat tuan-tuan. Dan alhamdulillah mula pada hari itu tuan-tuan, tak ada siapa kontraktor yang mai jumpa kita kerana semuanya berjalan di atas meja dan bukan berjalan di bawah meja. Inilah yang menyebabkan pelabur-pelabur suka untuk datang ke negeri Kedah ini insya-Allah. Jadi sekarang ini kita dah habis 3 tahun dan sekarang ini Menteri Besar kita bawa lagi satu tim
Dan tim ini kalau kita tengok, Allahu Akbar. Nak bandingkan dengan tim daripada Pakatan Harapan, awal lagi daripada kalah lah. Bagaimana kepimpinan tim yang baru ini, 2 orang profesor, pensyarah 2 orang. Iaitu Profesor Sufian, Dr. Sufian dengan Dr. Haim. Dr. Haim kalau tuan-tuan tengok, kalau buka dia punya TikTok dan YouTube dia, kita akan tengok dia ni seorang jiwa macam Menteri Besar kita. Iaitu seorang yang hidup dalam keadaan susah. Dan dia berusaha nak bantu anak-anak muda. Supaya anak-anak muda ini berjaya, kerana bukan faktor susah ini menyebabkan mereka tidak boleh keluar daripada kesusahan. Maka insya-Allah beliau yang susah ini dapat keluar daripada kelompong kesusahan, dah boleh bawa sebagai seorang yang berjaya dalam hidup sama dengan Menteri Besar kita. Jadi insya-Allah ini yang tim yang dibawa oleh Menteri Besar kita. Dan dia bawa anak muda ada 2 orang. Ahli sukan, iaitu Tuan Haji Radi Makdin dengan Badrul Bakhtiar. Saya pun heran bila tengok Badrul Bakhtiar. Tuan-tuan tahu, dia punya gaji dia banyak, 80,000 lebih gaji dia. Tiba-tiba dia sanggup main jadi wakil rakyat. Tapi saya yakin apabila ucapan dia kata, dulu saya berjuang berapa belas tahun. Dia berjuang untuk lencana di dada. Tapi hari ini kata Badrul, saya berjuang untuk iman yang ada di dada, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, 12 hari bulan nanti, kita yang ada di flat ni tolong bagi kepercayaan kepada saudara Amri, insya-Allah. Boleh tak? Saya kenal saudara Amri dulu lagi, sebelum saya di YB. Masa saya di YB, dia jadi peneras. Waktu itu dia belah sana. Tapi kami baik. Kalau ada kematian ke apakah saya pergi jumpa dia, kita akan bincang. Jadi orang yang mesra, orang yang insya-Allah dapat membawa inspirasi orang-orang di derga ni. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi 12 hari bulan ni, orang yang ada di kawasan ini akan beri kepercayaan kepada saudara Amri di atas tiket Perikatan Nasional, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Salim Mahmud, calon Bukit Lada N09. Seterusnya, majlis mempersilakan Datuk Wan Romani Wan Salim, calon Bukit Pinang N10. Kepada beliau dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali saya yang berhormat pula dah. Pengacara majlis Ustaz Ahmadah Muhammad Syauki, Yang Fazil Ustaz Abdul Radi Abdul Rahman, Ketua Dewan Ulama Pasar Negeri Kedah, dan sahabat saya 3 calon cik daripada Bandar Darul Aman, Bukit Lada, Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz dan Muhammad Amri. Semualah usaha PAS kawasan, dan sahabat saya Haris Cikmat selalu duk baik dengan saya. Walaupun dia sebelah sana, tapi alhamdulillah akhirnya Tuhan ketemu dengan satu Ketua Muslimat, Jabatan Kuasa dan semua jabatan kuasa, termasuklah jabatan kuasa pelet dan di kalangan pihak keselamatan SB yang bersama dengan kita ramai. Sebab kawan-kawan saya tahu adik-adik SB ni depa kerja siang malam, hujan panas, itu tugas depa. Saya baru balik beri keterangan di IPD. Baru balik ya. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia 2 kali. Semua exco kerajaan negeri dipanggil bersiasat. Dan saya tadi disiasat kes lain pula setahun berlalu pada 7 bulan 10 2022. Saya pun heran. Sepanjang 66 tahun kita merdeka, saya nak sebut Kedah ni paling berjaya. Seperti saya ucap tahniah pada YAB,
Selalu dia angkat tangan tu memang betul dah berjaya. YAB kita angkat tangan bukan angkat mekot depan, dia angkat mekot belakang. Dia sok semua pelaburan seluruh dunia di Malaysia. Tu yang kata hebat tu. Satu saya nak sebut, masa kita ambil alih kerajaan negeri ni hutang 200 juta. Depa hutang pada kerajaan pusat. Nak bayar duit kaki tangan kerajaan pun tak ada duit. Hutang pada kerajaan pusat. Kita terpaksa bayar. Sejak kita jadi kerajaan 20 bulan Mei pada 2020 kita bayar 200 juta. Pada tahun 2001 kita bayar 30 juta. 2022 29 juta dan sekarang baki 10 juta, insya-Allah dah selesai. Itu satu. Kejayaan kita. Dan yang kedua, kejayaan kita hutang sada masa depa ambil alih 121 juta. Dan sekarang ni hutang sada 1 sen pun tak ada. Kita dapat untung 30 juta setahun. Kejayaan kita. Lepas tu kejayaan kita lagi seterusnya. Satu pelabur yang hebat, Kelang Porsche. Kelang Porsche ni yang ada di Jerman saja. Tokey Kelang Porsche ni dia pergi round seluruh dunia 100 tempat. Dia nak wujud Kelang Porsche, tiba-tiba dia mai jumpa di Kedah, mai jumpa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Dia minat, mungkin Yang Berhormat Menteri ada daya tarikan kot. Memang comel orangnya, walaupun badan, tapi dia serba boleh. Tang tu hebat tu. Dia mai kenan terus buat Kelang Porsche. Di Kulim tu. Saya kata cuma nak buat pameran di Stadium Darul Aman. Nak buat Carnival Sejahtera. Tapi tak sempat dekat nak buat dewan. Kita nak umai Kelang buah kereta Porsche nak buat pameran di sini. Tapi tak ada. Dan yang keempatnya, tak pernah berlaku dalam sejarah negeri Kedah ni. 66 tahun kita merdeka. Kita boleh bagi grant pada rakyat negeri Kedah. Semua bangsa kita bagi yang pohon 7,300 grant pada rakyat yang pernah minta 30 tahun dulu. Yang pernah minta mak yang tengah cucu mai terima. Cucu mai terima meleleh mata. Dia kata Tok Wan dia minta lama dah. Tok Wan dia mati dah. Batu sambung kepada generasi anak Tok Wan dia pok dia. Pok dia pun mati, ayah dia mati dah. Tiba-tiba dia mai cucu-cucu ni mewarisi permintaan itu. Lalu kita dibawa mai paper dalam exco. Kita telah tengok keseluruhan tu. Tanah reserve kerajaan. Duduk rumah ada anak pinak. Kita jadi kerajaan bukan kita nak halau dia. Kita bagi kerajaan, kita tengok tanah kita boleh bagi tanah, boleh grant. Lalu kita luluskan grant. Bukan kuasa B2MB. Kelulusan itu adalah kolektif, cara bersama. Atas exco 10 orang exco. Dan sehingga kini iaitu 7,300 grant kita bagi rakyat pada 12 daerah seluruh negeri Kedah. Ini kejayaan yang PHBM tak boleh bagi. Dan kejayaan yang kedua, semasa kita mengambil kejayaan yang keempat, masa kita ambil alih kerajaan ini, kita ni memang masalah dengan ayak. Bagi seluruh negeri Kedah ni banyak tempat ayak. Kemarin saya pergi hutan Kandih. Nak buat bubuk suara lah kita batal. Sebab ayak dia masih sikit saja. Dulu masa jadi Pajak Exco saya tahu depa pergi rasmi Kepala Pait, buh bunga sekuntum, buh Kepala Pait, pergi rasmi Kepala Pait. Masa PH ambil alih 22 bulan, sedangkan BN sebelum tu telah buat analisa untuk membangunkan loji 5 loji di Kedah ni, iaitu 931 juta. Bila PH ambil alih, lalu mereka buat kajian semula. Upah konsultan pula berjuta-juta. Lalu keputusannya, 5 loji ni mesti 931 juta. Dan sekarang ini kita mengambil alih kerajaan, kita telah tengok keseluruhannya, memang kos ini, memang 5 loji ini, sekarang ni setelah 5 loji ini telah berjalan. Kita tengoklah kok besar yang sampai 6 kaki tu akan masuk dalam tanah. InsyaAllah pada tahun 2024 semua loji ayak, 5 loji ayak ni akan selesai. Bila selesai ketika itulah rakyat negeri Kedah tidak ada masalah dengan air lagi. Dan saya nak sebutlah, sepanjang Allah Ta'ala jadi bumi ini, 66 tahun kita merintah, kerajaan yang ada
pada hari ini kerajaan yang pembangkang. Dia kerajaan, dia anggap dia pembangkang. Patutnya dia kerajaan, dia kena kerajaan lah. Perdana Menteri dia kena tugas Perdana Menteri dia. Menteri Keuangan dia kena buat tugas Menteri Keuangan dia. Kementerian Dalam Negeri buat tugas Kementerian Dalam Negeri dia. Menteri Pengangkutan buat tugas hampa. Tapi dah saya baru balik pada IPD tak sat. Yang siasat saya inspektor. Dia kata saya senang ya. Apa yang dia buat tuduhan pada YAB, saya kata saya tak tahu. Bukan kerja saya. Dia kata senang, dia kata alhamdulillah senang kerja saya. Kes apa saya tak mahu habaq. Menteri sekarang ni seolah-olah yang berlaku 6 buah negeri ni pilihan raya, bukan 6 buah negeri pilihan raya. Satu negeri pilihan raya seolah menjadi Kedah saja berlaku pilihan raya kecil. Ini bukan saya sebut. Pegawai yang duk menyiasat saya ni. Ini keadaan yang berlaku. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Semua exco kerajaan negeri disiasat oleh SPRM. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Tapi kita berlaku sejarah ni Kedah berlaku. Kerana nak memburukkan YAB kita keadaan apa? Tujuan dia nak memburukkan YAB kita ni. Sampai pukul 3 pagi dia pergi tangkap YAB kita. Sedangkan YAB kita mengaku pagi besoknya dia akan pergi ke mahkamah. Mahkamah di Selayang. Tiba-tiba pukul 3 pagi mada ketuk pintu, bawa pergi mahkamah Gombak. Ini keadaan yang berlaku. Sebab tu saya kata, kerajaan yang ada pada hari ini memang saya tak boleh terima bagi sisi saya. Saya tak boleh terima. Sebab kerajaan yang pemohong, cakap tak betul. Hari ini saya minta dengan kening naik tu. Saya ingat lagi, Zaid Ma'arif kata, kalau dia hurut kepala tu, dia tak pemohong lagi. Dia pegang tangan ni, buat lagu ni tak pemohong lagi. Dia cakap pemohong. Dengan kening naik ni, hari ni, saya tak pandai buat. Suara dia saya tak pandai buat. Minyak turun 24 jam. Alhamdulillah turun. Tapi turun dalam tangki kereta dan turun dalam tangki motor. Itu saja yang turun. Dan yang seterusnya, saya tengok dua video, dua ucapan yang terusnya. Pemohong. Ketika mana kita nak buat KSP, kita telah senaraikan panjang berbelah-belah kontraktor yang sanggup buat. Lepas tu dan akhirnya kita senarai pendek, termasuk salah seorang Syed Murtad. Lalu dalam parlimen dia jawab. Syed Murtad telefon dia tadi, kata Syed Murtad tak mampu buat, tak mampu duit 3 bilion. Ini pemohong. Sedangkan Syed Murtad, YAB telah hantar surat tawaran untuk kerja, untuk buat KSP, Kedah Antarpolis. Sekarang ni dia PM dulu seolah-olah menjawab. Sedang sekarang Syed Murtad tak jawab apa lagi. Ini menunjukkan pemohong. Yang kedua tengah duduk sidang media tu selepas mesyuarat parlimen. Selepas mesyuarat kabinet buat sidang media. Tengah buat sidang media angkat handphone. Halo, cakap putih. Ni daripada Presiden Turki, Erdogan. Pemohong. Erdogan tak boleh cakap Inggeris. Dia boleh cakap orang putih. Ini sedang saya bercakap dengan Erdogan. Banyak lagi saya tak mahu sebut lah. Tapi yang saya kata yang tak profesional sekali, mana-mana menteri yang mai sini, menteri saya terlibat dengan 2 menteri. Menteri Komunikasi, Menteri Penerangan, Menteri Hak Luar Pengguna dan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sekarang ditukar Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Mai di sini, agensi-agensi mai jumpa saya, besok Datuk kena bocang. Bila menteri mai, nama saya ada sekian-sekian jam, sekian-sekian teres, saya kena bocang. Tiba-tiba hari majlis itu, pergi resmi pusat komuniti, lalu nama saya dipotong. Saya tak dijemput oleh menteri. Sepatutnya dia mai sini, dia sebagai menteri, dia kena larian rakyat seluruh Kedah, rakyat dia. Saya sebagai exco nak jemput dia lah, sebagai dia menteri. Tapi dia tak mau bersama kita. Dia panggil lah wakil-wakil rakyat yang sealiran, yang sepati dengan dia. Ini kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan yang tidak bertamadun. Sebab tu saya kata, kerajaan ini kita kena bagi amaran. Kita hantar, mesti kena hantar supaya memenangkan 6 negeri yang kita PRN ni. Saya berkeyakinan kalau kita menang 6 negeri ni, kerajaan pusat akan jatuh. Sepatutnya dia sebagai kerajaan kena pusat, dia kena tengok kos sara hidup rakyat.
Macam mana sekarang ni? Barang mahal. Semuanya barang naik. Saya dengan Menteri Pertanian pun naik juga. Nak tu naik apa? Dia naik lembu. Itu susah naik lembu, naik atas belakang lembu. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia Menteri Pertanian naik atas belakang lembu. Tak pernah berlaku. Lepas tu last sekali kita tengok, saya kata, mesti tak boleh bagi kepercayaan kepada mereka. Sepatutnya Menteri Dalam Negeri, dia kena tugas buat dia. Tapi sekarang ni banyak orang komplain, sampai 1.2 bilion yang datang daripada orang luar masuk dalam negara kita yang tak keluar balik. Mereka ni besar kemungkinan akan jadi warga negara kita. Kalau jadi warga negara kita di masa akan datang, wallah alam apa akan jadi generasi di masa akan datang. Sebab itulah kita tidak boleh memberi kepercayaan kepada mereka. Mereka sekarang ni seolah-olah mereka membangkang, mereka jadi menteri, mereka tak buat apa pun. Sepatutnya menteri dulu dia janji, PMX janji, dia naik pada menteri, semua JLC kerajaan dia tak akan lantik seorang pun ahli politik. Tapi sekarang ni cakap pemohong semua JLC kerajaan di kalangan ahli politik parti mereka. Banyak lagi kalau saya sentuh satu demi satu, banyaklah sebab saya jadi exco 3 tahun. Perkembangan Kedah ni perkembangan yang terhebat. Sebab itulah mereka dengki dengan Kedah. Tambah REE. Dan juga kita tengok pelabur yang datang pada tahun 2003 ni paling tinggi dalam Malaysia. 92 bilion. Inilah peluang pekerjaan di masa akan datang untuk membantu rakyat dari Kedah. Sebab itulah kita meletakkan Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Tak kira semua bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, semua rakyat negeri Kedah. Sebab tu MB kita meletakkan dia bagi semua kasih sayang. Ini maksud Madani. Madani, kasih sayang, keadilan, itu Madani. Tapi Madani yang mereka bawa bukan Madani, tapi Madanon. Sekian. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan, yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik daripada Madanon itu sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Wan Romani Wan Salim atas ucapannya sebentar tadi. Saya dapat panggilan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. On the way dah. Tuan-tuan jangan lari. Dia on the way dah. Sebelum dia sampai, kita meneruskan majlis kita pada petang ini. Saya menjemput Fadil Syekh Radhi bin Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan kepada beliau. Dipersilakan. Takbir. Hari tak ada end. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Yang dikasihi pengurusi majlis kita Ustaz Hamadah selaku Ketua Pemuda Perikatan Nasional Kawasan Pokok Sena, Datuk Wan Romani selaku calon Dun Bukit Pinang, Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz selaku calon Bukit Lada, Saudara Chuah selaku calon Kota Darul Aman, dan calon pilihan utama kawasan tuan-tuan Derga Kedah Darul Aman, Saudara Amri, insya-Allah pilihan utama tuan-tuan, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Dan termasuklah penduduk flat Alok Malai ini. Semoga semuanya berada dalam rahmat, semoga semuanya berada dalam kesejahteraan, keamanan, perpaduan sesama kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita berkumpul pada petang ini
berkumpul pada petang ini untuk menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah untuk memilih pemimpin yang akan mengurus takbir muka bumi ini. Sebab di sana Allah menyebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menyatakan bahawa Allah tak lantik lembu kebau. Allah tak lantik di kalangan jin, tetapi Allah memilih di kalangan manusia untuk mengurus muka bumi ini. Persoalan di sana dalam nak urus muka bumi ini, Allah sebut kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di daratan dan di lautan adalah puncanya tangan-tangan manusia. Apa maksud tangan manusia? Salah urus takbir yang berlaku. Salah urus takbir yang merosakkan menjadi barah dalam negeri dan negara ialah paling besar adalah rasuah. Rasuahlah yang perlu kita perang, yang perlu kita lawan. Jadi nak ganti dengan rasuah macam mana? Ganti dengan berkebajikan. Siapa yang nak berkebajikan itu tanggungjawab pemerintah. Allah menyatakan di sana, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Sekira mana penduduk di muka bumi ini, penduduk di Degar Jaya ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan dibukakan pintu-pintu berkat. Allah akan beri keberkatan yang begitu banyak. Dan alhamdulillah pada hari ini kerajaan Perikatan Nasional yang usia 3 tahun baru habis tamat hari ini, kita lihat bagaimana usaha kerajaan Madanon bersungguh-sungguh nak cari apa salah dia. Tak cukup dengan seorang menteri besar, dia yong habis semua esko. Sebab apa? Nak cari salah. Pegang menteri besar tak jumpa. Pegang esko tak jumpa. Pegang esko tak jumpa kali pertama. Pegang yang kedua pun tak jumpa. Jadi MB dah sampai tuan-tuan. Suasana berubah Ustaz. Tenang Ustaz. Panglima perang sampai dah. Jangan tumpah sangat nah. Cuma panglima petang ni tak pakai tengkolok kot. Selamat datang. Ketibaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Maknor. Takbir. Perikatan Nasional. Selamat datang kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Jadi agak tenang sikit lah. Jadi dah sampai, saya pun tak mau panjang lah. Balik pada tadi, janji Allah Subhanahu Wa Taala, sekira mana kita mengikut peraturan yang betul, dijanjikan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah usaha kerajaan negeri di bawah kepimpinan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor ini untuk membawa, bukan setakat nak buat kita kata rel kapal terbang terbagi betul elok tuan-tuan,
Dia nak bawa juga real kepada rakyat kita untuk negeri Kedah. Buat satu real yang betul untuk generasi yang akan datang, tuan-tuan. Dengan perstrukturan, dengan percaturan yang sedang disusun atur oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita ini, untuk membawa satu perubahan besar kepada negeri Kedah Darul Aman, tuan-tuan. Kita mengajak dan menyeru seluruh rakyat negeri Kedah, marilah kita beri peluang yang kedua kepada Yang Amat Berhormat kita Datuk Seri Sanusi untuk terus memimpin kerajaan negeri Kedah. Nak sambung lagi Ray tu bagi elok, nak bawa rakyat Kedah ini dalam keadaan Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Bukan setakat generasi kita, bahkan generasi anak cucu kita. Jadi untuk memastikan Yang Amat Berhormat terus kekal sebagai Menteri Besar, tuan-tuan kena pastikan 4 calon yang ada di depan ni. Bermula dengan derganya, bermula selepasnya Bukit Pinang, Bukit Lada dan Kota Darul Aman, untuk menang pada PRN yang ke-15 pada kali ini pada 12 hari bulan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kepada yang non-Muslim, tuan-tuan dapat melihat bagaimana kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ada dia buat nanya tak kepada orang-orang Cina, saudara Chua? Tak ada. Ada kepada orang India, ada tak? Tak ada petang ni. Siam, ada tak? Tak ada, tuan-tuan, setakat lah ni. Yang tak ada satu laporan pun daripada orang Siam, orang Cina, orang India terhadap Menteri Besar. Yang buat laporan Madanon. Tak ada, orang Kedah tak ada apa pun, tuan-tuan. Jadi ini terbukti, tuan-tuan, kita lebih kenal siapa Datuk Seri kita. Jadi mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan dan tolong panjang-panjangkan dengan WhatsApp, Google yang ada, TikTok kita ada, pastikan Kerajaan Perikatan Nasional terus memerintah negeri Kedah. Dan kita mengajak juga supaya berlaku lagi 5 negeri. Kelantan akan kekal, Terengganu akan kekal, dan hari ini buat kita kata pola bayangan bahawa Selangor akan jatuh. Selangor akan berlaku kerajaan baru, insya-Allah dengan Perikatan Nasional, termasuk kita kata Negeri Sembilan, dan termasuk juga tak mustahil Pulau Pinang, tuan-tuan, dengan suasana yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Kita tahu saudara kita orang Cina ahli perniagaan. Ahli perniagaan. Mereka ini memikirkan bisnes, tetapi hari ini susah nak bisnes. Sampai kerajaan 8 bulan hari ini duit kita bukan makin naik, bahkan makin turun, makin turun. Dan yang paling terkesan orang-orang Cina yang terlibat secara langsung dalam dunia bisnes perniagaan. Dia orang pun tak selesa. 8 bulan jadi kerajaan tak tahu nak bawa ke mana negara kita. Bahasa mudahnya kerajaan tak ketahuan kepala. Kepala ekor. Tak tahu kepala mana ekor, tak tahu. 8 bulan jadi kerajaan tak tahu apa dasar yang sedang dibawa oleh kerajaan, namanya Madani. Tak nampak Madani. Madani bukan macam tu, tuan-tuan. Kita duk baca tentang Ma'al Hijrah, tak ada macam tu pun. Yang ada adalah kerajaan Madanon. Tak tahu nak bawa ke mana, tuan-tuan. Jadi cukuplah setakat itu ucapan saya pada petang ini. Semoga tuan-tuan dalam keadaan sejahtera, hiduplah dalam keadaan aman damai. Kita tahu di flag ni ada berbagai-bagai bangsa. Alhamdulillah, harmoni yang kita bina pada hari ini, teruskan harmoni kita, perpaduan di kalangan kita. Ini negara kita. Negara kita, kita sama-sama bangun, kita sama bina, tapi berada dalam landasan real yang betul. Real betul. Yang melandaskan, yang cuba bawa hari ini, Yang Amat Berhormat kita, Datuk Seri Sanusi. InsyaAllah, pada PRU yang 12 hari bulan ni, kita pastikan bahawa Menteri Besar Kedah, yang kita kata yang ulang 2 kali, insyaAllah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, insyaAllah. Jadi setakat itu yang baik daripada Allah, lemah kurang daripada anda sendiri. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmat, mudah-mudahan kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengalu-alukan lagi sahabat-sahabat kita daripada UMNO, mai kita pakat duduk. Kita bina perbetulkan negeri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!
Makasih kepada Syekh Radhi bin Abdul Rahman, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kedah atas ucapan yang disampaikan tuan-tuan. Seterusnya seperti yang saya janji pada awal tadi. Ya, kita tunai janji tuan-tuan. Kita bawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar ke flat Alor Malai. Dan kita akan dengar ucapan beliau. Dan pada 12 hari bulan nanti, tengah malam, kita akan tabalkan dia sebagai Menteri Besar Kedah Darul Aman. Boleh tak boleh? InsyaAllah kepada Yang Amat Berhormat dipersilakan takbir. Perikatan. Pakai angkat semua lu. Ambil gambar semua. Tengok. Kita angkat tangan ni lawan. Kita lawan. Sekian, terima kasih. Tak gaduh bersyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamadah mengurusi Yang Berhormat. Yang Berhormat lagi ya. Datuk Wan Romani Wan Salim yang di-Petua PAS Al-Ostar. Al-Ostar. Pokok senang. Mui duk berasa buat Al-Ostar kan lah. Tu masalah dia Al-Ostar ni yang pokok senang ni dia bercantum. Syekh Razi Abdul Rahman, calon kita saudara Amri Derga. Bakal Yang Berhormat Derga. Saudara Chua Kota Darul Aman. Ini Al-Ostar kan? Kota Darul Aman. Ini pokok senang. Kita buat tengah-tengah ni insya-Allah. Pertama sekali saya ucap terima kasih di atas jemputan ini. Yang kedua, hari ini petang-petang kita cakap Ustaz Salim lah. Bukit lah dah. Duk berasa depan ni duk okey rakyat lagi. Tapi menang insya-Allah, semua ni akan menang. Saudara Haris Cik Mat, mantan orang kuat BN, hari ini bersama dengan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, terima kasih kepimpinan PAS Bersatu Gerakan Pokok Senar dan Al-Ostar. Tuan-tuan sekalian, kita telah beri syarat yang jelas kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional bahawa rakyat Kedah sekarang ni kita tak mau dah hal lain, kita nak Perikatan Nasional. Betul tak? Tuan-tuan, bukanlah takat manusia yang angkat tangan, tuan-tuan. Broza pun angkat lah tadi. Broza, Beho, mujok mesin padi tu menyodok dia duk kutu. Kalau menyodok dia kutu, mesin padi pun angkat. Kalau dia boleh angkat kan lah. Traktor apa semua, tapi dah bangsa sodok duk kutu. Kalau menyodok dia boleh angkat, pakai angkat semua. Hari kemarin baru saya tengok kren, satu kren. Tinggi kren. Kren pun angkat juga. Tu betapa orang tak maunya Pakatan Harapan. Tuan-tuan sekalian, dulu masa BN PRU ke-15, BN bertanding asing, kita asing, PH asing. Sekarang ni kita sangat jelas, siapa undi PH dapat BN, siapa undi BN dapat PH. Jelas. Lah ni dua-dua tu kita tak mau, kita pakai undi PN. Undi Zahid dapat Anwar. Undi Anwar dapat Zahid. Undi BN dapat DAP. Undi DAP dapat BN. Lah ni depa duk sekali dah. Dulu depa pakat lawan maki. Menyanyi lagu. Saya tak dah hafal lagu tu. Anwar Ibrahim pandai nyanyilah. Siap dengan joget semua cukup. Lah kali cum mulut. Mujur Arif mai kau ni dah. Tidak mu bokna. Tuan-tuan sekalian, tu politik hari ni. Masa tu mereka sumpah dengan nama Allah di Perhimpunan Agung UMNO. Wak Jahid ni. Kalau ni orang tak panggil Wak Jahid, dia panggil Oppa Gangnam Style.
bukti. Mana ada bukti, dia kata. Lain-lain kali, sungguh. Rupa-rupanya cikgu dengan murid ni sudah lama berpakat. Kita saja lalai. Kali ini tuan-tuan, kita bagi syarat kat mereka. Hari ini kita berhimpun penuh di flat Alok Malai ni. Jarang ada macam ni kan, Tok Wan? Sejarah no. Tak biasa. Di flat Alok Malai ni mana boleh buat ceramah. Pakai kena punggai lah kalau buat ceramah tani. Dululah. Lo ni, lo ni boleh petang pun penuh. Kalau malam tuan-tuan, lagi ramai lah. Jadi saya ucap terima kasih di atas sokongan semua pihak kepada Perikatan Nasional. Betul tuan-tuan, kita berazam bersungguh-sungguh kita nak angkat Kedah Darul Aman ni menjadi sebuah negeri yang di mana orang miskin boleh duduk sini, orang kaya boleh duduk sini. Melayu boleh duduk, Cina boleh duduk, India boleh duduk, Siam boleh duduk, aman, damai, harmoni, rukun, bersatu padu. Kita tak ada gaduh apa-apa. Kita tak ada buat dasar-dasar yang mengancam mana-mana kaum di negeri kita ni. Kita layan sama adil, sama rata, saksama. Semua kaum boleh duduk sini. Bukan orang Melayu saja miskin tuan-tuan. Orang Cina pun ada yang miskin. Orang India ada yang miskin. Kita nak negeri ini, negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Ramai orang kaya tuan-tuan, ada jabatan kerajaan, ada kaya. Ada tokai-tokai besar, boleh jadi kaya. Jadi kaya bukan satu kesalahan. Dan boleh menjalankan perniagaan dengan bebas dan aman. Tuan-tuan boleh buat harta di negeri ini. Tapi kita kena ingat, ada rakan-rakan saudara mara kita yang susah, kita pakat-pakat tolong, pakat-pakat bantu. Inilah negeri Kedah yang kita nak wujudkan. Kita nak angkat semula sumber-sumber kekayaan negeri ini supaya betul-betul menjadi hak rakyat Kedah. Dulu mereka suruh kita warta bendang kita. Bendang yang lostak ni banyak timbul dah jadi rumah. Kalau kita wartakan tanah bendang kita menjadi taman pengeluaran makanan untuk food security, kita tak bolehlah buat rumah, tak boleh apa, tak boleh. Dulu saya pernah cakap sekali, oleh kerana banyak juga orang PH ni dia bodoh. Dia kata, siapa duk paksa Kedah jadi miskin? Saya ada guna satu istilah, kita telah dipaksa menjadi miskin sekian lama. Bagaimana paksa menjadi miskin? Kita diarah untuk menanam padi. Ratus-ratus tahun dah. Tak boleh buat lain, buat bendang je. Alih kerana banyak benda-benda kita ni mula dibangunkan dengan sektor-sektor komersial, maka diarahkan kita untuk gazet tanah sawah padi untuk food security, jamin bekalan makanan. Hampa kena gazet sawah padi hampa. Jadi taman pengeluaran makanan saja, tak boleh buat benda lain. Saya kata boleh. Nak gazet boleh, bayar. Bayar lu. Pasal tuan-tuan, sawah padi di Kedah ni, kedudukan dia rata. Tak ada di dunia ni sawah padi macam kita ni. Pergi di Jawa, orang buat padi atas bukit. Di Kedah, sawah padi ada highway lalu tengah. Kan? Tu highway timur barat ni, utara selatan ni, lalu tengah-tengah pedang. Ada jalan berselirak kata. Dari segi infrastruktur di Kedah, kalau nak bangunkan sawah padi kita ni dengan komersial, siang-siang hari boleh bangunkan. Bila-bila pun boleh. Tanah kita cukup strategik. Tapi kita diarah untuk gazet sebagai taman pengeluaran makanan, tak boleh buat benda lain. Sebab tu saya kata kita diarah untuk menjadi miskin. Pasal apa miskin? Cukai tanah untuk sawah padi adalah kategori cukai tanah terendah di dunia. 1 meter persegi 2 kupang cukai tanah untuk padi. Kalau tanah komersial 1 meter persegi yang lostak ni beringgit-ringgit lah cukai tanah. Daripada keseluruhan keluasan sawah padi yang kita simpan, kita hanya boleh kutip cukai tanah 2.5 juta saja setahun. Kalau kita convert semua tanah ni jadi kawasan komersial,
kita akan dapat kutip cukai tanah saja 1.7 bilion. Itulah kata kita diarah menjadi miskin. Tapi oleh kerana bahasa kiasan ni orang PS tak faham. Ngaji tak pandai. Nak kata bodoh kasak angat no. Ngaji tak pandai. Dia kata siapa duk arah jadi miskin? Nah, tak kerti bahasa kiasan. Itulah bahasa kiasan. Jadi kita guna formula. Boleh kita berkorban lagi untuk negara ini. Kita bekalkan 43% bekalan beras negara daripada Kedah. Kalau hampa nak suruh kami gezek, hampa bayar. Daripada kalau kita tukar tanah kita jadi tanah komersial, kita dapat 1.7 bilion cukai tanah. Hampa bayar 10% saja. 170 juta setahun. Kita boleh simpan tanah sawah padi kita. Tapi tuan-tuan, kalau mereka payah sangat, mereka suruh kita simpan tanam padi saja. Mereka tak bagi kita buat benda lain. Bukan simpan tanah sawah saja tuan-tuan. Kita bina terusan. Kita ada sungai. Kita simpan tanah untuk bina empangan. Selain pada empangan, kita simpan lagi tanah hutan untuk tadahan ayak. Tanah hutan saja 341,000 hektar. Empangan pula puluh-puluh kilometer persegi untuk takung ayak. Lalu kok sungai, main sawah padi, tanam padi. Semua ni sektor yang memberi pulangan rendah dari segi ekonomi. Tetapi dia suruh kita duduk tak tu saja. Kalau nak suruh duduk tak tu saja, apa bayar ah? Sawah padi bayar 170 juta. Hutang simpan untuk tadahan bayar 100 juta. Semua tu kita minta. Ni, start minta. Mula mereka tak suka kat saya. Pasal hang ni sikit kira duit. Kira duit lah hampa kata aku susah. Hampa kata negeri aku miskin. Tapi negeri aku penting kerana kita menghasilkan makanan. Orang kaya kat Kuala Lumpur tu makan beras kita. Haduk kutuk kita miskin tu, dia pun makan darah beras kita. Tapi belagak lah mampu. Tu nak marah. Jadi banyak pampasan tu, insya-Allah kita akan kekalkan Kedah sebagai negeri jelapang padi. Tapi tidak itu saja. Selain kita menjadi pusat bekalan makanan untuk negara ini, kita nak bangun juga sektor lain untuk ekonomi kita. Sektor lain tu saya dah sebut KSP tu. Ada 8 projek berimpact tinggi yang sedang kita usahakan. Sebahagiannya telah berjalan, sebahagian dekat-dekat nak siap, sebahagiannya sedang dihalang besar-besaran. Tadi ada bawan cakap kan, KXP kan, saya tengok live. Oi, ada live oi. KSP ini penting. Pasal satu-satunya projek yang tidak ada alasan untuk dihalang adalah KSP. Bukan ada punca apa, tak bagi je. Alasan-alasan yang dibuat untuk menghalang tu pun tak masuk akal. Dia kata kontraktor tarik diri. Bukan tarik diri, saya terminate. Pasal hang tak boleh ikut perjanjian. Sampai masa hang kena deposit duit untuk pengambilan balik tanah, hang tak boleh deposit, kita terminate dia. Dia kata dah kawan tu tarik diri, projek batal. Siapa yang batal? Itu PM jawab di parlimen. Dia kata ni ada Hansard. Hansard bukan mestinya hang tak mohong. Kalau hang mohong di parlimen, Hansard tulis lah hang mohong tu. Tapi dia tak tulis lah hang bohong. Pasal orang tak tahu. Dia cakap tak betul. Bukan semestinya cakap betul di parlimen. Bohong pun boleh. Cuma orang tak tahu. Ni sahabat Perdana Menteri berbohong di parlimen bila dia kata ICK tarik diri dan membatalkan projek. ICK bukan tarik diri. Kita terminate dia. Pasal dia gagal memenuhi syarat-syarat perjanjian. Lepas tu dia kata Syed Mohtar tak jadi buat. Bila kita lantik Syed Mohtar? Kita sokong Syed Mohtar. Bisnes dia untuk orang Malaysia, rakyat Malaysia. Ramai kerja-kerja. Dia orang baik. Kita tak lantik dia lagi pun. PM bercakap bagi pihak dia, kata dia tak mau buat. Saya adalah conversation tu dengan dia. Saya tak maulah dedah sini kan. Lagi Anwar Ibrahim pilihkan dia pula. Anak ni kan boleh. Dia cemburu. Dia kuat cemburu. Hati tisu. Cemburu kuat. Macam-macam lah. Tuan-tuan sekalian, kita tak lantik Syed Mohtar pun lagi. Tiba-tiba dia kata, Syed Mohtar kata dia tak mau buat. Bila aku bincang dengan dia tahu. Kita tak perlu, tak suruh dia jadi jurucakap pun.
Tuan-tuan sekalian, semua halangan yang dibuat untuk menghalang KSP adalah perkara yang tidak masuk akal. Satu-satunya sebab kenapa dia tak boleh nak sokong KSP adalah DAP Pulau Pinang bantah projek itu. Jadi Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri mewakili DAP. Kerana dia tak suka KSP. Pulau Pinang bantah daripada mula-mula cadang. Sampailah dia bantah. Mai Perdana Menteri ini ikut DAP seketin. Tuan-tuan, undi BN dapat DAP. Ni yang sedang berkuasa di negara kita ini. Walaupun dia tak cakap, walaupun tak bersuara. Tapi kuasa 40 kerusi Parlimen DAP dalam Pakatan Harapan dalam PHBN menentukan dasar Perdana Menteri. Pasal tu Perdana Menteri tak bagi kita buat. Tulis surat 3 kali nak jumpa, tak mau jumpa. Saya bukan makar orang. Tabuh orang pun tak bisa hari. Tak bisa. Saya bercakap saja. Dia kata saya lolak, awak tak lolak 3 kali minta nak jumpa, hang tak mau. Pun tak buat apa, pun cakap je. Pasal apa hang takut nak jumpa. Saya tak ada masalah apa. Dia saman saya 10 juta. Aku heran apa? Pergi mahkamah dah lawan. Hak tu tak cerita mahkamah. Hak ni cerita pembangunan negeri. Kena jumpa, kena bincang. Tak mau, 3 kalilah tulis surat. Dia kata tak apa, aku nak tulis sekali lagi. Hang tunggu tengok. Tulis surat kan teruk. Tulis saya hantar pergi ya. Kalau kita tak percaya kat orang hantar tu, kita pergi hantar sendiri. Dah saya bisik dah di telinga tu. Saya biasa jumpa, bisik di telinga lah nak jumpa. Dia kata, okey. Tapi kalau tak okey. Lah malah ni koyak lagi ya kan. Dia kamu dah koyak. Jadi tuan-tuan sekalian, ada Perdana Menteri hati mudah koyak. Hantar surat nak jumpa, tak mau. Ni kerajaan apa? Lepas tu dia habaq kata, kita tak bagi kerjasama kat kerajaan pusat. Bukan kita. Kita dah buat semua proses untuk membolehkan perbincangan diadakan. Dia tak mau. Mesyuarat-mesyuarat seboleh-boleh dia tak bagi saya pergi. Tapi saya kelupang, saya riau. Riau sampai dia kata, mai. Apa jangan main dengan orang Kedah. Mau dia mau apa-apa. Dia buat sampai boleh. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan pimpin negeri ini bersama-sama. Perikatan nasional ini untuk semua kaum, untuk semua bangsa, untuk semua rakyat Kedah. InsyaAllah kita akan bangkitkan negeri ini menjadi The Greater Kedah. InsyaAllah. Untuk membangunkan The Greater Kedah, saya perlukan sokongan dan dokongan tuan-tuan semua di Alok Malai, di Pokok Senar, di Alostak, di semua dun. InsyaAllah saya yakin calon-calon ni, calon yang kita bariskan. Tuan-tuan tengok muka calon kita pun tahu dah nak menang. Betul. Tengok calon kita. Tak calon BN, tak calon PA. Pagi hari pukul 11, boleh kira dah tahun ni. Ada pun tak baca uban. Cak uban ada 2 kan lah. Dalam PAN ada seorang, dalam BN ada seorang. Dua-dua tu orang tua lah. Orang lama dalam politik. Tapi dia tepu dah tuan-tuan. Tak boleh pergi mana lah. Bertanding parlimen kalah pada 30,000. 31,000. Main trade down pula. Kita bagi boleh 20,000 ringgit kat dia. Bagi cukup 50. Terap 50,000 ringgit. Tuan-tuan sekalian, kita ada politik baru. Politik yang mengambil kira semua orang. Politik lama ni kita tak mahu dah. Duk tepi kono, tepi koni. Mai cakap bohong, janji tak betul itu kita tak mahu lah. Kita nak tinggal buang. Sekarang ni kita buat apa yang kita cakap. Boleh tuan-tuan? Kita akan bina pemimpin dan masyarakat yang bekerjasama. Yang tak tinggal hang aku. Yang bercakap dan dia buat. Yang sakit demam, susah payah kita boleh tumpang dia. Dia bercakap bagi pihak kita, bukan dia cakap bagi pihak orang yang nak tekan kita. InsyaAllah itulah ucapan saya petang ni. Kita kekalkan semangat ni. Ada lagi 9 hari kot. 9? Hah? Oh 10 hari lah? Oh lama hari. Oh. Saya kalau boleh-boleh esok nak pergi mengundi lah. Pasal ni semangat ni ramai. 10 hari lama lah. Macam-macam lagi dia boleh katakan lah. Hari-hari. Semua menteri Kabinet Malaysia ni sekarang telah mendapat satu lagi portfolio baru. Menteri Hal Ehwal Sanusi. Semua tiba Sanusi.
Macam di Kedah saja ada pilihan raya dan di Kedah Nusi seorang yang bertanding. Orang semua pakai hurung kita. Kata tak nak masalah apa, mai. Tak larat tumuk aku sepak. Tapi taklah kan dalam pilihan raya pekat lawan pangkah. Kita bukti, kita tunjuk kerja kita tu 3 tahun lepas kita telah buktikan jauh mana kita boleh pergi. Bagi mandat sekali lagi, kita lipat gandakan usaha kita dengan barisan calon-calon yang kita bariskan di Perikatan Nasional ni. Tuan-tuan, kepakaran macam-macam ada. Ada bekas naik chancellor, profesor, dekan, engineer, tak engineer, semua ada. Nak apa lagi tuan-tuan? Mana ada calon lagu ni dalam PN, dalam BH, dalam PH, dalam BN tak ada. Kawan tu SRP ya tuan-tuan. Oh, tak maulah kata teruk sangat kan. Tuan-tuan bayar sendiri sudahlah. Tak boleh buat apa pun. Ni tenaga-tenaga baru, enjin-enjin baru, kereta model baru semua ni tuan-tuan. Amal kita tumpang mereka ni semua, pakar-pakar ni untuk kita lonjak Kedah menjadi The Greater Kedah. Boleh tuan-tuan? Perikatan. Kita angkat tangan ni lawan. Kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar atas ucapan yang disampaikan tuan-tuan. Seterusnya, majlis mempersilakan Syekh Radhi bin Abdul Rahman untuk membaca doa. Dipersilakan. Jadi insya-Allah sama-sama kita aminkan doa, mudah-mudahan Allah mengekalkan kerajaan negeri Kedah yang dipimpin oleh Perikatan Nasional dan ditambah lagi dengan kemenangan 5 negeri lagi insya-Allah. Seluruh calon-calon Perikatan Nasional akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina muallimat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi ihfazna an a'yunin nazirin wa qulubil hasidin wal baghin kama hafiztahu fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا بقضاء حوائجنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. Pada petang yang penuh dengan